Pertama sekali, ramai yang salah anggap e-didik dengan MOE. Kita ada dua jenis email. Kita ada email yang kerajaan bagi iaitu MOE yang nombor-nombor banyak tu, dan satu lagi adalah e-didik. E-didik ni dia Gmail juga, cumanya pengetua yang daftarkan semua cikgu-cikgu Danau Kota ni untuk dapat email ni. So cara nak login dia, kita tak perlu cari website e-didik ke apa ke, tak perlu. Kita hanya pergi Gmail saja. So masing-masing dah buka Gmail masing-masing, dah check. Saya percayalah ada 2-3 orang yang tak check. Oh sorry, di personal email ada Food Panda je, silap. Okay, e-didik email Food kat sini. Panda. Jangan tengok. Apa momok. Alright, so ni testing tadi. Alright, so dekat email e-didik, okay, kalau dah login Gmail dan login guna account e-didik, macam ni saya punya Afan 0242 ni. So cikgu-cikgu yang mana tak dapat lagi email tu, boleh tengok dalam grup WhatsApp ada Cikgu Wan Fazlina share kan. Alright, so dalam tu ada beberapa email kita dapat betul. So banyak orang yang tanya saya tentang email semak ERPH ni. Okay, email ni sebenarnya salah send. Sepatutnya untuk pentadbir saja. Sebab dia nak check kita kita dah hantar ERPH atau tidak, itu saja. Alright. So email yang sepatutnya kita buka adalah email yang ada nama kita dengan nombor folder. 127 ni nombor saya lah. So bila kita buka email tu, dia akan bagi link kita punya folder. Folder ni, link dia, bila kita buka, kita akan terus dapat masuk kita punya folder. Okay, inilah folder yang sepatutnya. Kalau cikgu buka tiba-tiba kosong, perkara pertama adalah cuba refresh dekat atas ni. Sekejap Okay, saya tunjuk sini. Refresh kat atas ni dan kemungkinan besar dia akan keluar. Okay, sebab saya ada hadapi masalah semalam, sebab folder ni banyak owner. So setiap owner tu, bila kita bukan orang yang owner tu yang buka, dia akan jadi lambat sikit. So cuba refresh. Sama juga kalau buka apa-apa folder kulit ke, tiba-tiba tak ada, cuba refresh, dia akan ada dekat situ. Sebab saya dah check satu persatu, cikgu petang semua dah complete dia punya file dalam tu. Alright, so jelas setakat ni. Okay, hari ni kita punya fokus adalah lebih kepada folder nombor 11. Itu rancangan pelajaran harian. Sebab yang lain-lain ni, sebenarnya folder ni adalah kita punya buku rekod lah untuk tahun ni. Folder ni adalah buku rekod kita. Sebab daripada kulit sampailah semua benda-benda yang ada dalam buku rekod tu semua dah dipecahkan di dalam ni. Okay, jadi fokus kita ni adalah untuk rancangan pelajaran harian ni. So kat sini saya pun dah tukar color folder ni sebab dia yang akan guna selalu. Alright, so bila kita buka folder rancangan pelajaran harian ni, okay, kita ada, folder ni saya buat sedikit. Okay, bila kita buka, dia akan keluar macam ni, betul? Ada contoh minggu 1 dan ada template RPH Master. Contoh ni memang sekadar contoh saja. Kita buka template RPH Master. Okay, kat sini cikgu kena fokus sikit sebab ramai yang macam confused sebab ada banyak sangat kat sini. Lepas tu ada yang tanya kenapa subjek saya tak ada kat sini. Okay, benda ni cuma sampel atau macam preset sahaja. Okay, contoh yang ada kat sini adalah perniagaan, bahasa Melayu, English, Matematik, Sains. Okay, Sains pun tingkatan 3. So maksudnya tapak ni adalah tapak yang dia dah macam ringkaskan untuk kegunaan subjek-subjek tersebut. Tapi yang saya faham, cikgu tak ajar satu subjek je. Kebanyakannya akan ajar 2-3 subjek. So saya tak rasa benda ni macam efek kita sangat, macam memudahkan sangat. Jadi suggestion saya adalah kita akan gunakan sama ada dua ni, tapak RPH data basic ataupun tapak RPH data berlink. Sebab apa? Dua-dua ni adalah yang macam general lah, general untuk semua orang boleh guna. Okay, apa maksud basic, apa maksud berlink adalah, basic ni memang semuanya kita type sendiri. Okay, bila berlink ni maksudnya benda tu dia ada drop down menu. So macam kita nak pilih topik ke tema ke, semua dah ada drop down menu kat dalam tu. Okay, tak apa, saya buka satu-satu. Kita buka basic dulu. Alright, ini adalah kita punya RPH. RPH ni, dia sebenarnya lebih kepada RPM rasanya sebab dia seminggu. Okay, bila dia seminggu, maknanya Isnin sampai Jumaat lah. Kan? So sebenarnya saya rasa ni depannya adalah RPM, yang sini adalah RPH satu persatu. Okay, so bila tapak basic, cikgu tengok dekat minggu ni, tak ada masalah, memang ada drop down menu.
Semua ni kita boleh guna, tak ada masalah. Tarikh, hari. So sepatutnya 20/1 tu adalah hari Rabu. Okay, semua ni cikgu boleh guna, tak ada masalah. Mata pelajaran pun cikgu boleh pilih, semua ada drop down. Ini semua bukan masalah yang besar, cuma saya akan tunjuk nanti macam mana kita nak ringkaskan dia. Tapi tengok kat sini pada tajuk, standard kandungan, semua-semua yang lain ni, semuanya maksudnya kosong. Dia kita akan type sendiri. Okay, kita type sendiri macam biasa kita buat. Okay, beza dia itu sahaja dengan tapak yang berlink. Ni saya buka ni, tapak RPH data berlink. Okay, sekejap ada soalan daripada Cikgu Wim. Dia kata, boleh ke delete file yang tak ada kaitan dengan our subject? Okay, cikgu kena faham folder ni bukan kita punya folder. Folder ni adalah pentadbir punya. Maksudnya daripada akaun sekolah, dia share dengan kita. Kita nak delete tak ada masalah. Okay, sebab kita tak delete file tu pun sebenarnya. Kita cuma buang dia daripada kita punya drive. Maknanya kita tak nampak. Tapi pentadbir still akan nampak. Jadi, tak ada masalah pun untuk delete apa-apa. Sebab dalam kita punya folder ni pun sebenarnya banyak file-file yang contoh. So cikgu boleh delete kalau tak berkaitan. Contohnya macam dalam RPH ni kan, template ni kan, kita tak guna banyak-banyak ni, nak delete pun boleh, tak ada masalah. Okay, cuma dia tak delete file tu sebenarnya, dia hanya remove daripada kita punya pandangan je. Okay, so kita tengok balik pada tapak RPH yang ada link. Okay, ni yang ada link. Apa maksud dia ada link adalah yang minggu 1 ni semua sama. Cuba tengok dekat harian ni adalah, cuba tengok dekat tajuk dia. Okay, tajuk dia ni kita boleh drop down menu macam ni. So ada banyak tajuk. Tapi yang saya perasan dekat sini adalah yang ini semuanya tajuk daripada sains, subjek sains. Okay, so macam ni kita nak ubah. Benda ni sepatutnya kalau sekolah kita ikut betul-betul template e-didik, sebenarnya kalau kita pilih subjek kat sini, contohnya saya pilih subjek matematik, automatically tajuk pun akan keluar yang berkenaan dengan matematik sahaja. Sepatutnya. Tapi masalah template tu adalah dia sangat besar. Sebab apa dekat, kejap kecil sikit. Okay, dekat sheet data ni, okay, kalau cikgu tengok, sekolah kita punya paling banyak pun sampai huruf T sahaja dia punya data-data yang ada dalam ni. Bila kita nak guna yang template yang memang original e-didik punya, dia sangat besar, beribu-ribu data. So masalah dia adalah dia akan jadi lambat bila kita buka. So hari-hari kita nak update APH tu, dia akan jadi lambat. So itulah kenapa rationalnya kenapa sekolah buat sendiri template kita. Okay. So nak isi benda ni semua, saya rasa tak ada masalah untuk cikgu kan. Cuma saya nak tunjuk cara macam mana kita nak mudahkan kerja kita. Okay. Yang ni pun Cikgu Nurul Muli, ya betul. Jadi better guna template basic. Okay, kalau kita rasa macam susah nak edit data tu, kita malas nak fikir panjang-panjang apa semua kan. Tak ada masalah pun, kita boleh guna basic, tak ada masalah. Cumanya yang mana yang guna link ni sebab dia rasa dia akan susah pada first time guna, tapi lepas-lepas tu dia akan senang. Itu je. Macam saya pun, saya rasa kemungkinan besar saya akan guna yang basic lah. Okay, so tak apa, saya tunjuk dua-dua. Saya buka balik yang basic ni. Okay, ini adalah cara kita nak mudahkan kerja. Ini sebenarnya cikgu saya rasa yang ada pengetahuan Excel, benda yang sama je. Okay, semua pilihan ni, contoh macam saya pilih mata pelajaran geografi ni, saya tengok drop down menu ni, banyak, semua subjek ada, betul? Saya tak akan ajar semua benda ni. So, apa saya boleh buat, saya boleh ringkaskan option tu. Apa yang saya buat, berlink tu cukup ke topik, tak cukup sebab sepatutnya dia ada semua, tapi kita tak sempat, pihak sekolah tak sempat nak buat untuk semua benda sebab yelah cikgu pun banyak ajar subjek yang lain-lain. So saya pun rasalah, saya cadangkanlah kita guna yang basic tu lah. Okay, sebab saya rasa tak ada masalah pun untuk kita type sesuatu benda ni. Lagipun benda tu pun, lagipun kita punya contoh dalam folder saya tadi, folder kita ni kan ada apa nama tu, sukatan pelajaran, folder nombor 9. Sukatan pelajaran ni, kalaulah kita nak malas nak type sangat pun, kita buka dan copy paste je dia punya standard kandungan. Okey, Cikgu Balkis, kalau dah update ERPH ni perlu save tak? Tak perlu sebab dia akan auto save.
Tapi cuba perhatikan dekat atas ni, kalau kita nak confirmkan balik lah. Dia kata ni, last edit was 5 minutes ago. Maksudnya, last saya tukar adalah 5 minit yang lepas. So, kalau saya type sesuatu sekarang, saya type sesuatu. Saya dah type sesuatu. Last edit dia akan bertukar jadi seconds ago. Maknanya kita tahulah dia dah save. Dia dah save kita punya benda ni. Okay? So, tak perlu save. Dia akan auto save. Cuma kalau nak double confirm, boleh tengok dekat atas ni. Bila last edit kita. Alright? So, okay, balik pada tadi, cara nak ringkaskan dia adalah kita pergi terus dekat sheet yang bawah ni, data. Okay, data ni. Okay. Untuk penggal ni tak ada masalah. Minggu pun tak ada masalah. Saya takkan usik lah. Tarikh pun saya rasa saya tak usik. Mata pelajaran ni. Okay, tengok ini contohnya. Saya takkan ajar bahasa Melayu, so saya boleh delete je. Matematik. Sorry, sains, delete, sejarah, pendidikan Islam, moral, geografi, seni, semua saya delete sampailah ke muzik saya tak delete. PJK delete. Okay, so tinggal 2 benda je yang saya ajar. Alright, so bila kita buka, tak perlu save, tak perlu apa, bila kita buka balik dekat sheet hari Isnin tu, kita buka drop down ni, kita turunkan dia akan keluar 2 subjek yang tinggal tadi saja. So maknanya dekat data tu pun cikgu tak perlu susah payah nak macam ni nampak jauh sangat kan. Tak cantik nak naikkan dia ke atas. Tak perlu pun sebab dekat dalam ini dia akan detect yang mana ada isi saja. So bila kita nak buat lesson plan tu pun sebenarnya dah jadi mudah sebabnya dah 2 ni je. Maknanya subjek yang kita ajar je. Sama juga dengan kelas. Contoh saya takkan ajar kalau kita ni sesi petang, kita takkan ajar kelas-kelas pagi. So dekat data kelas ni pun boleh delete dah semua. Start daripada form 3 ni sampai ke bawah tu, delete kan je. Sebab dia ada sampai kelas PPKI pun. So ini semua kelas petang. Nak ringkas lagi pun boleh. Tak ajar kelas varian, boleh delete semua. Satu ABC. Ataupun macam saya ajar muzik, saya ada kelas gabung kan. So saya boleh type sendiri pun tak ada masalah kat sini. Contoh form 1 adalah kelas 1A, 1B, 1C. Saya type dekat sini. Okay. Dan form 2 pun sama, 2A, B, C. Kalau satu masa ada 5 kelas, macam nak buat? Okay, boleh buat macam ni. Dah terjawab. Yes, betul. Kita type je sendiri apa kelas yang kita nak. Boleh type sendiri sebab dia punya formula dia, tak silap saya dia akan ambil sampai paling bawah sekali. So, bila saya edit tadi, akan keluar apa yang saya edit sahaja. Benda ni cikgu buat hanya sekali je. Ini macam kita nak prepare kita punya lesson plan ni. Kita buat sekali je. Dah dapat jadual apa semua dan masa pun sama. Ni 8.30 sampai 10 ni kita tak akan pakai lah. Masa ni kalau macam jadual PDPR ni, macam sehari satu kelas je, kita pun boleh type kelas yang perlu saja. Contoh kelas tu, saya tak nak semua masa ni, saya tak nak pakai masa ni sebab tak ada kaitan dengan saya. Contoh so saya tulis, contoh hari Isnin saya ajar pukul 1 PM hingga 2 PM. Ada ke jadual ni? Saya letak je ni. Okay. So, katalah kelas saya sama setiap hari, waktu yang sama. So, bila saya tukar kat sana, option dia akan keluar ni. So, kita tak perlu scroll banyak-banyak jauh-jauh. Dan bila cikgu edit tu, maksudnya kita, Cikgu Dayana dan cikgu, maksudnya kita boleh tambah data kita sendiri. Ya, betul. Tambah data sendiri tapi kena make sure data yang kita edit tu adalah data yang betul lah. Maksudnya pastikan baik-baik kat atas ni. Okay. Contohnya, kalau kita edit nak edit kelas ni, jangan kita tukar dia dekat tingkatan pula. Mata pelajaran dengan tingkatan macam itulah. Tajuk mingguan ni pun kita boleh adjustkan sendiri. Tak ada masalah. Okay, sebab ini untuk memudahkan kita. Maksud saya mudah adalah, dia ada 2 level mudah. Mudah yang pertama adalah bila kita edit yang pertama kali ni, kita buat, masa kita buat yang pertama ni, subjek pertama. Alright. Dia akan keluar dekat semua. Tadi kita edit sebab kita nak guna dekat RPH Isnin. Tapi kalau kita perhatikan dekat RPM, rancangan pelajaran mingguan ni, pun subjek tu akan ikut data yang sama. Dah terus tukar. So kita tak perlu setiap ni nak edit, tak perlu. Okay, dan samalah juga dengan hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Dia automatik semua akan terus keluar apa yang kita edit tu sahaja. So nanti bila kita nak buat ERPH kita, dia akan keluar automatik bila kita tekan kat hujung. Ya, betul.
Bila kita keluar drop down tu dia akan terus keluar dan automatic. Okay. Satu hari subjek yang sama 4 kelas buat satu RPH je lah. Okay, yang ini saya tak pasti sebab apa dia punya refleksi akan lain-lain. So mungkin kalau kelas yang sama tu maksudnya bukan kelas yang gabung kan. Kalau kelas gabung boleh buat satu, tapi saya rasa kalau kelas yang tak gabung kena buat lain. Macam mana Puan Eng? Apa pendapat Puan Eng? Saya yang ni kena tanya Puan Takbir lah. Okey, Cikgu Faridi kata Lasik asing. Saya pun rasa asing. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana kita, sebab dalam ni, okey saya kira dia ada 1 slot, 2 slot, 3 slot. 3 slot saja. So let's say lah kita perlukan sampai 8 slot. Okey, kita boleh copy directly. Maknanya contohlah dah habis sampai slot ketiga ni, cikgu boleh drag saja, drag sampai bawah ni. Lepas tu right click, copy dan terus paste dekat bawah ni pun dia akan terus keluar slot yang lain. Tak ada masalah. Macam Cikgu Murni cakap, dia RPH yang sama kan, pun boleh copy terus, yang dia siap isi pun tak ada masalah saya rasa. Okay, cuma refleksi dia lain-lain lah. Refleksi ni kalau dekat yang tapak link tadi, refleksi dia pun ada drop down. Tapi tu kena edit sendirilah, benda yang sama. Okay, so setakat ni ada apa-apa lagi soalan berkenaan RPH ni sebelum saya sambung sikit lagi? Okey, untuk menjawab soalan Cikgu Muni sepatutnya RPH untuk kelas sepatutnya berasingan. Okay, kerana tahap pelajar dalam kelas itu adalah berbeza. Okey, so kalaulah dalam satu hari template itu ada 3, maka cikgu kena pastikan lah, kerana objektif untuk setiap kelas mungkin berbeza-beza. Okey, jadi itu guna kebijaksanaan lah cikgu, okey, untuk menyediakan RPH harian berkenaan. Okey, so kehadiran tu adalah pelibatan pelajar semasa online ke? Puan Eng, sambung terus. Saya rasa okey yang tentang online dan offline itu kan, saya rasa kalau ikut laporan EPDPR daripada jabatan kan, dia ada online dan offline. So saya rasa format dia tak jauh beza pun, mesti ada online dan offline. So saya harap mungkin kerana kita sekarang masa kita sampai pukul 5 kan, kalau katakanlah pengetua bagi kita masa untuk key in, katakan macam dulu pukul 6 kan, so kita hanya 1 jam sahaja untuk memastikan budak itu sama ada online atau offline. Okey, kalau dia boleh diisikan hari yang kemudian mungkin pelajar yang kongsi parenting dengan ibu bapa boleh kira sebagai offline lah. Itu sebab saya minta guru tingkatan perlu ada senarai semat bahawa sama ada murid itu kongsi handphone dengan ibu bapa atau tidak. Kalau mereka kongsi, kita boleh anggapkan dia sebagai offline. Itu sebab langkah yang pertama guru tingkatan kena pastikan dahulu, lepas itu boleh bagi tahu kepada guru mata pelajaran. So lebih kuranglah kita agakkan berapa yang online dan berapa yang offline. Saya harap itu boleh jawab soalan berkenaan. Okay, so dalam komen ni juga ada cakap, Cikgu Maudi kata satu RPH refleksi berbeza. Okay, saya tak pasti boleh atau tidak, tapi kalau boleh, caranya saya rasa kita boleh buat dekat sini. Cikgu boleh insert saja, tekan kat ujung ni dan right click, insert to below. So dia akan keluar slot yang lebih lah. So mungkin kita boleh copy dan paste dekat sini. Kita adalah 2. So mungkin kat sini sebab cikgu boleh apa katanya boleh customkan sendiri RPH ni. Mungkin ni refleksi PPD kelas apa, kelas yang pertama kan, PA, refleksi PDPC untuk PA. Okey. Ini kelas yang kedua yang subjek yang sama tu adalah
BB. Okay. Boleh tukar dekat sini. Okay. Ini salah satu cara lah. So maknanya kat situ RPH yang sama, refleksi ni kita ada banyak. Macam tu pun boleh juga. Okay. Ini caranya lah. Kalau tak ada masalah dengan bertakbir, caranya boleh buat begini. Okay. So setakat ni saya rasa kita dah saya rasa dah okey untuk RPH ni. Cikgu boleh type, tapi cikgu kena ingat setakat ni yang kita buat adalah kita hanya prepare tapak untuk kita punya RPH. Okey, contoh cikgu dah edit apa semua, dah masuk data-data ni semua, hari apa semua, dah edit masa yang perlu, yang penting apa semua. Okey, setelah dah edit tu, pangkas je, tutup je sebab dia kan auto save. Alright, so macam tadi kita edit adalah tapak data basic. Okay. So maknanya yang kita edit tu adalah template dia saja. Alright. Cikgu Rozi boleh tambah refleksi. Make sense. Ya, betul. Ulang semula edit refleksi tadi. Alah. Marah tadi. Okay, kejap. Edit refleksi tadi Sekejap ya. Sabar ya, mentor ya. Okay. Di hari Isnin ni. Mana tadi? Apa saya edit tadi? Tak apalah. Okay, saya buat balik kat Isnin ni. Okay, cara nak tambah refleksi ni adalah cikgu jangan tekan dekat kotak yang pertama ni sebab nanti dia copy yang pertama je. Kita nak copy seluruh row. Tekan dekat nombor yang tepi sekali ni. Tekan dan drag. Drag maknanya dia akan select dua row ni. Dan right click, insert to below. Maknanya dia akan masukkan dua row kat bawah. Kosong lah. Okay, so dapat dua kosong ni, kita boleh copy. Copy je, masuk kat sini. Alright. Okay, so next tadi, lepas kita dah siap edit kita punya tapak ni semua, alright. Apa yang kita kena buat sekarang adalah, kita perlu jadikan Mac tak ada right click. Ya ke? Okay, kalau tak ada right click, okay, bagus tak soalan Cikgu Fadizah ni. Siapa-siapa yang pakai Apple atau MacBook ataupun apa, kalau tak ada right click, tak ada masalah. Apa-apa yang kita nak buat tu, kita boleh tekan button tiga ni, more actions ni. Okay, dia akan keluar option-option nak copy ke nak paste ke. Sama juga macam dalam ni tadi. Boleh, tak ada masalah. Alright, so okay, now kita dah siap edit kita punya tapak, kita nak jadikan dia kita punya. Maksudnya kita nak jadikan ini yang kita dah siap edit, maknanya eksklusif untuk kita. Alright, so caranya adalah kita right click, okay, dan make a copy. Maknanya kita nak copy kita punya file tu. Okay, kalau tak ada right click macam Mac, macam saya cakap, tekan titik 3 ni, make a copy. Ada juga kat situ. Okay, so dia akan terus copy kita punya tu. Nampak ni ada kat atas ni, copy. Okay, so ini adalah file yang kita punya, yang dah kita edit tadi. Lepas tu, saranan saya adalah kita terus right click juga, kita terus bagi dia nama yang baru, iaitu of course minggu 1 lah. Salah je. Minggu 1. Okay, minggu 1. Okay, so sekarang ini kita dah ada template untuk kita sendiri. Alright, so tapi benda ni masih berada dalam folder template. So macam mana kita nak keluarkan dia pergi ke folder rancangan pelajaran harian ni. Okay, senang je, masih lagi right click. Okay, dekat Google Drive ni semua right click je. Kita boleh move to, tekan right click dan move to. Nak move ke mana? Kita back ni, dia akan pergi kat rancangan pelajaran harian. Okay, kita back, dia keluar rancangan pelajaran harian. Kita move here, maksudnya dia akan alihkan benda tu ke rancangan pelajaran harian. Okay, so dia dah tak ada dalam folder template ni. Dia akan keluar dekat folder yang luar ni. Minggu 1 kat sini. Okay. Dan satu lagi cara sebenarnya. Sekejap. Sekejap Okay. Contoh tadi kita dah rename dia, dah bagi nama minggu 1. Okay. Dulu tak boleh, tapi saya baru perasan baru-baru ni Google Drive kita dah boleh drag sahaja. Maknanya file ni
Contoh saya nak masukkan dalam folder rancangan pelajaran harian ni, saya hanya klik dan drag dia pergi ke rancangan pelajaran harian, dah boleh move. Dulu tak boleh ya, sekarang ni dah boleh. So maknanya dia dah update lah. Okay, so tu cara lagi mudah nak move sebenarnya. So sekarang dah ada kat sini. Okay, sekarang next step adalah kita punya management. Maksudnya hari tu bengkel dengan JU, dia tengok kita punya folder ni tak ada folder tahun. So sepatutnya kita bahagikan RPH kita mengikut tahun. So cikgu boleh buat terus, kita buat folder yang baru kat dalam ni. Sama juga right click, new folder, kita buat folder baru, bagi nama tahun 2021. So kita nak buat ni untuk tahun 2021. Okay. So kita dah ada folder 2021. Maknanya kita punya folder ni kita akan pakai bertahun-tahun lamanya. So untuk RPH 2021 kita macam tadi senang, kita tarik saja masuk pergi ke folder 2021. Move. Okay. So sekarang RPH kita berada dalam ni. So untuk minggu 1 kita dah siap lah, kita dah boleh terus siapkan untuk minggu 1. Okay, dah siap minggu 1 kita ni. Okay, dan tadi saya cakap benda ni dia ada sedang 2 level kan. Yang pertama tadi, senang dia adalah bila kita drop down, dia dah automatic tukar betul. Contoh saya edit ni, English language, tingkatan 1 dan juga peralihan. Okay, so bila saya dah buat macam ni, lepas tu hari Isnin pun saya dah buat lesson plan saya. Saya dah tak ada apa-apa kat sini. Okay, so bila saya dah edit tu, dia dah save. Okay, so ni untuk minggu pertama, katalah saya dah buat sampai hari Jumaat, dah siap semua. Okay, so minggu depannya pula, okay, untuk minggu kedua, apa yang saya perlu buat adalah, saya tak perlu nak ulang balik step daripada awal tadi, daripada template tak perlu. Kita hanya copy sahaja minggu 1 ni. Macam biasa nak copy, right click, make a copy. Okay, dah ada copy ni, kita namakan balik dia, rename kepada minggu 2. Okay, kenapa saya cakap senang? Sebab bila kita buka minggu 2, apa yang kita edit sebelum ni, contohnya subjek dan masa dan apa-apa semua dalam tu, dia akan kekal ada kat situ, nampak ni. Subjek saya, maknanya saya punya RPM, rancangan pengajaran mingguan saya dah tak perlu save bahagian subjek ni. Saya cuma perlu update penggal, minggu, mungkin minggu 2, tarikh mula dan tarikh akhir. Lepas tu tajuk, tajuk ni kita edit lah. Dan bila kita masuk hari Isnin pun, macam tadi kita katalah ada 4 kelas kan, kita copy sampai 4 slot ni. Kita copy berapa banyak PBD, PDPC tu, refleksi pun, semua template yang sama akan keluar juga. Semua kita hanya ubah dia punya isi dalam dia sahaja. Masa, kelas, subjek, semua dah ada. Cuma kita ubah minggu je. So itu maksudnya apa yang saya nak sampaikan adalah, pertama kali kita buat tu memang dia leceh, tapi lepas tu kita copy paste dan cuma edit bahagian yang sepatutnya sahaja. Okay, so tak perlu delete hari yang kita tak ada PDPR. Okay, hari yang tak ada PDPR, saya baru dapat benda ni tadi. Kita kena isi something else. Kejap lagi saya tunjuk. Okay, kejap lagi saya tunjuk. Tapi benda tu pun saya tak pasti sangat. Puan Eng, macam mana Puan Eng kalau harian tak ada PDPR? Sebab pengetua ada share dengan saya tadi, ada satu lagi folder dekat dalam kita punya folder tu. Folder itu nombor ialah 20. laporan work from home kan. Saya pun tak tengok lagi format tersebut. Betul. Bermakna di situ cikgu yang tak ada kelas itu dia kena buat lah, mungkin masuk online untuk LDP ke atau perbincangan ke. Mungkin terpaksa tulis lah laporan berkenaan. Okey, tak apa. Kejap lagi saya cerita apa yang saya dapat petang tadi. Tapi sekarang kita habiskan dulu kita punya lesson plan ni. Okay. So, setakat ni ada apa-apa soalan berkenaan RPH ni? Sebab saya rasa daripada sini cikgu dah faham. Kita boleh copy sampailah ada perubahan jadual ke ataupun ada perubahan naik sesi ke, cikgu baru ke. So, benda-benda tu barulah kita akan edit balik kita punya benda lain. PDR tu untuk yang tak datang sekolah sama ada kelas ataupun tidak. Maknanya kena isi hari-hari ya. Ni daripada Cikgu Nazira.
Okay, faham. Alright, so tak apa. Kalau macam tu saya boleh tunjuk saya rasa folder. Petang tadi saya dah masukkan dalam folder cikgu. Kalau cikgu check balik dalam folder kita, buku rekod tu, sebelum ni hanya ada 19 folder saja. Tapi sekarang dah ada folder nombor 20 iaitu borang BDR, laporan BDR. Okay. Cikgu Nurul Murni, dia dah edit biar situ je. Ya, bila kita dah edit kita biar je sebab dia auto save. Submit setiap minggu, ada nanti saya tunjuk. Ada satu lagi borang hantar ERPH. Soalan Kak dah punya. Di mana? Sekejap. Kalau kita delete, kalau kita delete dekat drive kita, bagi kesan kat cikgu lain. Tak. Sebab apa? Folder ni memang kita punya sendiri. Sebab kalau orang lain kalau macam kita bagi link dekat orang lain, orang lain tak boleh buka. Melainkan dia dah login kepada email kita, EDD. Betul cikgu. Cikgu Nik Jamilah dah tolong jawab tu, Cikgu Rozi lepas dah buat ada kena share tak? Sekejap. Share tu, dia ada satu lagi link iaitu borang hantar PDPR. Tak apalah, saya habiskan benda ni dululah. Tapi tak boleh, kita kena habiskan yang borang laporan dari rumah tu dulu. Laporan dari rumah, bekerja dari rumah. Tak apa, saya tunjuk dulu. Saya tunjuk je dulu ni. Folder nombor 20 ni. Kita buka, dia ada 3 perkara kat situ. Template, minggu 1. Saya rasa dulu ni contoh. So kalau saya buka kejap ni, yang atas ni, bila saya tanya tadi, dia kata benda ni kita kena print dan isi. Ni adalah borang permohonan kebenaran bekerja dari rumah. Benda ni. Kita kena print dan isi. Tapi saya tak pasti nak hantar tu macam mana. So benda ni nanti kita kena tunggu update daripada pentadbir lah. Tapi file ni semua ada dalam folder nombor 20. Dia punya template pula, adalah macam ni. Kita isi je macam Cikgu Nazira cakap tadi, setiap hari kita kena buat benda ni. Walaupun kita ada kelas ataupun tak ada kelas. So lepas buat RPH terus buat benda ni lah. Untuk hari Isnin, kita isi saja nama, jawatan, nama penyelia, dan saya rasa benda ni pun akan jadi sama tau. Sebab apa? Kita isi sekali je. Untuk minggu depannya kita boleh copy je. Copy, cuma kita tukar tarikh lah. So untuk lebih lanjut pasal BDR ni, borang-borang ni semua kita akan ambil kemudian sebab benda ni pun masih belum clear sangat lagi. Lepas tu, alright, sambung kepada RPH tadi. Pasti balik pada RPH. Pada RPH ni, lepas kita dah buat apa semua betul, Cikgu Nik Jamilah ada bagi tahu, Cikgu Nik Afifi, kalau folder 20 tak ada macam mana? Ada lah, saya dah masukkan tadi. Cuba refresh kat atas ni. Dekat window ni, refresh, cari folder 20. Kalau tak ada juga, nanti saya kena bagi tahu Cikgu Moana sebab saya punya akses sebagai admin dia dah tutup tadi. Baru je dia tutup. So saya tak boleh nak tambah sekarang. Tak apa, check balik Cikgu Afifi. Alright. So untuk borang hantar PDPR, borang hantar ERPH tu, dia punya link adalah kejap mana file? Sekejap, tadi saya dah buka. So Kak Suzana, macam mana nak upload RRPT dan RPT dari drive lain? Dari drive lain tu maksudnya, saya faham. Saya rasa ni mungkin daripada drive, English punya drive, betul? Cara yang paling mudah adalah download dulu daripada drive English tu. Download dulu, maknanya simpan dalam desktop kita. Lepas tu baru kita upload semula dalam folder kita. Itu cara paling mudah. Sebab nak copy antara folder dalam drive ni memang susah. Sebab dia lain-lain permission.
Untuk kat WIM, borang PDR kat mana? Folder nombor 20, bawah sekali. Folder bawah sekali. Okay. Then, alright. Saya cakap pasal link tadi. Okay, saya akan sharekan link untuk hantar RPH. Link yang mudah dia adalah kat sini. Okay. Okay, ini adalah link untuk hantar RPH. So kalau kita buka link tu, saya ada share link tu dekat ni dekat chat. Saya share dekat WhatsApp juga. Bila kita buka link tu, okay, dia akan keluar benda ni. Ini adalah borang hantar ERPH kita. Maknanya dia kata kat sini arahan dia adalah hantar pada setiap hari Jumaat pada atau sebelum jam 8 malam setiap minggu. Okey, dia senang je set nombor kad pengenalan dan minggu penghantaran, itu saja. Okey, bila kita submit benda ni, dia akan keluar terus pada borang semak dekat pentadbir. Dia akan terus keluar note pada warna hijau. So maknanya cikgu dah hantar. Kalau kita tak hantar, dia akan terus keluar warna merah. So benda ni pun time dia adalah recorded. Maksudnya pukul berapa kita hantar tu, semuanya ada timestamp. Maknanya kalau lah kita hantar lewat 8-5 minit ke macam tu, so pentadbir tahulah. Kita tak boleh nak cakap dengan dia, saya dah hantar awal apa semua kan. So itu dia punya, saya rasa lah itu dia punya kegunaan dia untuk nak check. Okay, so setiap kali kita dah siap pada hari Jumaat tu, ataupun kalau buat awal, tapi janganlah hantar awal, memanglah hantar hari Jumaat sebab nak refleksi kan. Okay. So kita hantar sebelum jam 8 malam pakai benda ni saja. Okay. Okay, sebelum saya teruskan benda yang last sekali, saya nak ajar benda yang untuk memudahkan kerja juga lagi satu. Saya nak ajar satu lagi benda. Ada apa-apa soalan lagi berkenaan dengan RPH tadi? Kalau ada, tanya dulu. Afan, boleh tolong ulang balik tak yang nak isi link tadi, sebab tadi distracted dengan puan hantar gambar. I miss tadi. Okay, kejap. Apa tadi? Oh, borang hantar RPH borang tadi. nak hantar RPH tu, isi Okay. link tu. Okay, link dia saya hantar kat WhatsApp lah terus. Okay. Link saya dah hantar kat WhatsApp. Bila kita buka link tu, dia akan keluar benda borang Google Form ni. Okay, simple saja. Setiap hari Jumaat lepas dah siap RPH, hantar je borang ni. Nombor IC dan juga minggu penghantaran. Pilihlah minggu 1 ke minggu 2 ke. Okay, tapi dia kena selaras dengan kita punya RPH lah. Sebab kalau kita cakap kita dah hantar tapi RPH kita tak siap lagi, RPH tu pun dia ada timestamp bila last edit. Okay, kalau kata kita hantar ni sebelum 8 malam tapi RPH kita dibuat pada pukul 10 malam, dia pentadbir akan tahulah. Dia tahu. Tindakan saya tak tahulah tapi dia tahu. Itu je. Okay. So ada lagi apa-apa soalan? Okay, thank you, faham. Alright. Afan, Yes, nak tanya, maksudnya bila kita dah siap edit ERPH tu, okay. Dia dah terus auto save kan? Betul. Okay, and then kita klik pada borang ERPH tadi tu, Betul. submit, macam tu je Yes, betul. Maksudnya kita tak payah nak upload lain ke apa ke, tak ada Tak perlu, itu sahaja. Okay. Alright, thank you. Alright. Cuma saya nak bagi ingatan. Sebab tadi pengetua ada, kalau perasan dekat Telegram dia ada tersend sesuatu, apa nama tu? Borang PDPR something macam tu. So saya rasa nanti akan ada satu lagi benda yang kita kena isi. Tapi benda tu belum dapat lagi lah. Maksud ERPH tak payah upload kat JJ Link. Yes, tak perlu. Itu hanya untuk dia nak kita sahkan kita dah upload sahaja. Okay. Hantar sekali seminggu Jumaat saja. Betul, sebab kita punya ERPH ni adalah dalam bentuk mingguan. Sebab tu nama dia kita rename tadi minggu 1, minggu 2, minggu 3 dan minggu-minggu. So dia mingguan. Perlu isi pelaporan PDP peringkat JPWP. Okay, ini yang saya cakap tadi. Pengetua ada tersalah send tadi, so saya tak pasti benda tu. Puan Eng ada apa-apa berita ke pasal benda ni? Kita kena isi ke PDPR tu? Setakat saya tahu pelaporan PDPR ni dia seperti tahun lepas bermakna pengetua akan create folder tersebut, okey, bermakna ada jabatan, lepas itu ada semua tingkatan.
So bermakna bila kita isikan, satu link akan pergi ke PPD dan satu untuk pihak sekolah lah, seperti tahun lepas. Okay, so itu respon pentadbir. Nanti kita tunggu update lagi lah. Alright, so kalau tak ada apa-apa, kalau ada soalan lagi tak apa, teruskan nanti kita sambung. So saya terus sambung untuk last benda yang saya nak, saya rasa cikgu-cikgu boleh tahu untuk memudahkan kita. Okay, kalau cikgu-cikgu perasan sekejap saya buka balik saya punya Google Chrome. Okay, kalau cikgu perasan dekat saya punya Google ni, dekat atas-atas ni saya ada bookmark. Maknanya yang pertama adalah apps, Google Drive. Ini saya punya folder nombor 127, Gmail, buku pengurusan, link penting SMKDK, orang hantar tadi dan macam-macam bookmark lagi. Okay, saya rasa ramai yang guna bookmark ni. Okay, dan ramai juga yang tak guna. So saya nak kongsi je lah. Sorry, mana tadi? Apa dekat sini? Sekejap Okay, saya tak pasti kenapa dia tak keluar dekat skrin yang saya share ni. Dia hanya keluar dekat yang Google Meet tu je. Okay, tak apa. Bookmark ni saya... Okay. Cara dia macam ni. Alright. Kalau cikgu-cikgu tak nampak ada bookmark dekat atas ni, pergi dekat 3 titik yang atas ni. Lepas tu, pergi dekat bookmarks. Dia akan tulis show bookmarks bar ni. Okay, cuba pastikan dia ada check box ni. Okay, tick. So dia akan tunjuk bookmarks kita. So kenapa penting mudahnya bookmarks ni adalah bila kita susun dia, senanglah. Macam saya daripada buka Google tadi, saya boleh terus pergi folder saya. Saya klik je. Okay, ini folder saya. Lepas tu saya nak pergi buku pengurusan. Saya pun dah save dekat sini. Saya dapat buku pengurusan. Okay, dan juga borang hantar tadi pun saya dah save dekat sini. Dan juga link penting dan kota pun saya dah save kat sini. So maknanya kerja tu jadi cepat lah. Dan kalau kita guna Google Chrome dekat handphone pun, bookmark ni dia akan synchronize biasanya. So kita boleh terus buka. Kita tak perlu nak hafal link tadi gg.gg/hantar ERPH apa semua. Okay. So cara nak buat dia senang je. Contohnya macam let's say saya buka borang hantar ERPH ni lah. Saya delete dulu borang hantar ERPH ni. Delete. Okay, so saya tak ada link tu. Okay, so tadi link yang kita tahu adalah gg.gg/hantar ERPH. Apa entah tadi? Sekejap. 02 WEA 0242. Alright, so saya dah buka benda ni pertama kali. Alright, so next step saya senang je. Saya terus tekan bintang dekat atas ni. Ada logo bintang dekat atas ni. Tekan. Okay, lepas tu kita boleh terus rename. Kita nak rename bookmark tu sebagai apa. Macam saya biar je lah borang hantar ERPH done. Tapi kat mana bookmark tu? Tak ada kat sini. Okay, kalau sebab apa? Sebab saya punya bookmark dah penuh kat atas ni. So dia tak keluar kat sini. Dia akan keluar dekat extra ni bawah ni. Okay, kalau cikgu-cikgu punya tak ada bookmark lain, dia akan terus automatic dekat yang pertama sekali. Okay, so kalau macam saya dah terlebih ni, saya tarik je lah, drag pergi sana. Boleh tarik je, tak masalah. So saya dah ada link tu kat situ. So ini salah satu cara cikgu kalau nak dapat cepat lagi. Okay, so saya akan share link-link penting yang saya ada copy paste. Ada 3 je saya rasa. Itu buku pengurusan, link penting yang site tu dengan orang hantar ERPH tu. Okay, saya share dekat. So benda-benda ni semua cikgu boleh buat bookmark kepada cikgu punya Google Chrome ataupun apa-apa browser. Firefox pun ada, saya rasa Internet Explorer pun ada, sekarang pakai Edge. Edge pun ada, dan last sekali Opera pun saya rasa semua browser ada.
ni. Cuma kita pandai manage ni sebab dia sangat senang kita nak buka. Okey. Ada apa-apa lagi soalan? Saya rasa bagi untuk pihak saya rasa itu saja yang saya nak kongsi setakat ini. Puan Eng ada apa-apa nak tambah? Tak ada. Tanya cikgu-cikgu lain lah kalau ada apa-apa lagi tak faham. Okey. Cikgu Mawandi, dia tak ada folder nombor 20. Dah try refresh, masih tak ada ke? Cikgu Afifi, borang hantar bidiat, bukan? Dia yang dekat link tu, saya rasa itu salah tu. Yang dia bagi ni adalah folder nombor 20. Masih tak ada ke Afifi? Kalau tak ada, cuba refresh ya. Kalau tak ada juga, tak apa. Saya akan KIV, saya akan bagi nama dekat Cikgu Mohana sebab saya memang tak boleh nak tambah dah. Ada lagi cikgu lain yang hilang folder ke? 321 kali dah refresh. Okey, tak cukup. Dia kena 660. Okey, soalan lain? Okay, soalan lain. Kita meeting 48 minit baru. So, apa ni? Target tercapai. Ada apa-apa lagi soalan? Kalau tak ada sekarang nak tanya kemudian pun tak apa. Sebab boleh je PM saya. Tapi kadang-kadang kalau tergretik tu jangan berdendam lah. Okey, saya rasa tak adalah tu kot. Puan Eng, macam mana? Puan Ho dekat sini. Okey, cuma ada penambahbaikan ya. Okay, saya kemungkinan besar akan masukkan link e-hantar itu dengan pelaporan PDR dalam Google Site. So dalam Google Site nanti cikgu directly ada link itu dan cikgu bolehlah kalau cikgu dah install Google Site sekolah yang ini, saya akan tambah. Cikgu kalau tengok kan dia boleh tambah. Saya akan tambah dekat situ. So kalau cikgu yang tak mau install sebagai bookmark, dia kalau cikgu ada ini dalam handphone, dia memadai lah. Itu kalau cikgu nak buat dekat handphone. So satu site itu memang semua ada. Tapi kalau nak buat dalam komputer, boleh bookmark. Pun antara yang senang lah kalau kita bookmarkkan juga. Okey, itu untuk maklumat. Sekarang dalam proses tadi saya dah cuba bina Google Site juga untuk pelaporan BDBR. Okey, sudah siap. Nanti saya akan share tapi tengah testing lah, test run. Sekarang dalam usaha untuk buat hantar e-BDR yang kan kalau kita hantar pada setiap Jumaat, kita kena hantar 2 dah. Selain daripada ERPH, ya hari yang kita ada kelas, kita hantar. Yang hari yang kita tak ada kelas, ya pada hari yang kita tak ada kelas kan, dalam kita punya ERPH, kena kata tiada kelas lah. Tak payah buat feedback dekat situ. Tetapi feedback itu kena tulis dekat e-BDR. Sebab e-BDR ada borang dia yang juga ringkas lah, tak susah juga. Dia cuma perlukan beritahu apa yang cikgu telah buat hari yang itu. Macam contohnya cikgu buat preparation untuk the next day kan. Cikgu kena hurai ataupun cikgu telah baca topik itu, apa buku rujukan dan sebagainya. Sesuatu yang ringkas lah, bukannya terlalu menyusahkan. Tapi orang jabatan nak minta kan, so kita terpaksa lah ikut dan bila diminta kita ada rekod. Itu tujuan pelaporan BDR. Lepas itu dalam folder BDR ada satu ialah borang ya, yang cikgu-cikgu walaupun cikgu tak memohon tetapi dalam keadaan ini terpaksa isi borang itu untuk simpanan sekolah. So cikgu print out, lepas tu sign, lepas itu upload kepada saya akan print out, saya akan sign, lepas itu saya akan tangkap gambar ataupun scan, hantar balik kepada cikgu. Itu ialah tambahan lah, saya bagi masa lah yang itu. Ya.
Mungkin hujung minggu cikgu ada masa nanti Afan boleh ingatkan lah untuk mereka buat print out, sign dan hantar pada saya. Hujung minggu ini saya akan sign dan hantar balik kepada cikgu lah kalau saya sempat ya. Itu saja daripada saya. Terima kasih Cikgu Afan, penerangan yang bagus. Saya nampak cikgu memang sangat membantu cikgu-cikgu sesi petang ya. Okey, itu saja daripada saya. Pass back the mic kepada Cikgu Afan. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Hu. Last sekali saya rasa untuk tadi bookmark dekat telefon kan, saya rasa cikgu pernah buat sebelum ni pasal PDPR tu. So nanti saya akan buat satu lagi video menggunakan phone lah pula, saya akan share dekat grup sebab nak tunjuk sekarang saya tak tahu macam mana. Okay, itu saja saya rasa. Jadi untuk ditutup, Puan ada apa-apa nak cakap? Tak ada? Okey, saya just nak tanya setakat ini guru tingkatan ada masalah dengan APDM tak? Okey, kerana saya lihat WhatsApp Cikgu Fatihah ada buat list lah. Kebanyakan guru tulis boleh login dengan baik lah. Jadi nampaknya guru tingkatan boleh login dan ada maklumat-maklumat tentang murid kan. Okey, kalaulah dalam kelas cikgu itu tak ada nombor telefon, okey, sila hubungi ibu bapa tersebut melalui telefon dalam APDM. Okey, supaya kita tahu sama ada murid itu ada dalam grup dan boleh mintalah nombor telefon murid berkenaan dan masukkan dalam grup ePDPC. Okey, ini boleh menyenangkan kerja guru tingkatan. Okey, dan satu lagi saya minta cikgu sentiasa membaca WhatsApp atau Telegram rasmi sama ada secara rasmi iaitu official atau sesi petang. Okey, supaya cikgu-cikgu tidak ketinggalan tentang maklumat-maklumat yang telah disiarkan. Memandangkan cikgu sekarang tak ada di sekolah kan. Okey, di rumah masing-masing. Jadi kadang-kadang saya risau okey, cikgu tak baca ke, lepas itu tertinggalan, terpaksalah okey, pihak pentadbir kena cari dan sebagainya untuk menghubungi cikgu. Okey, itu sahajalah setakat ini Okay, so apa-apa masalah yang berlanjutan boleh PM terus saya ataupun nak tanya mana-mana cikgu, saya rasa cikgu Fazlina pun boleh assist sebab dia nampaklah dia memang hebat juga ICT kan. Alright, so ada apa-apa masalah terus PM saja. Dan saya rasa itu saja untuk malam ni. Terima kasih kerana meluangkan masa. Harap-harap kita dapat memudahkan urusan kita untuk tahun ini. Terima kasih banyak. Okey, satu lagi kerana SPLG kan sekarang sedang updatekan, itu sebab Cikgu Nazira tak boleh buatkan barcode untuk bengkel hari ini. Tetapi walau bagaimanapun kalau SPLG itu dah boleh guna, mungkin saya akan minta sekali lagi Cikgu Nazira buatkan barcode. Okey, mungkin saya ubahkan tarikh, just cikgu scankan sahajalah untuk topik berkenaan. Okey, terima kasih.